Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar doktor, sihat Alhamdulillahirabbil alamin, sihat-sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya selawat dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas keizinan kita bertemu pada petang ni doktor. Jadi kita nak bertemu secara face to face tu dah tak boleh. Untuk masa sekarang tak boleh lagi doktor. Jadi alhamdulillah, terima kasihlah doktor terima pelawaan di last minute dah tu untuk kita berbincang sedikit, berkongsi ilmu daripada orang-orang yang alim lagi faqih, insya-Allah doktor. Sikit saya nak kenal doktor, insya-Allah Dr. Muhammad Ikram bin Abu Hassan, penyelidik Al-Hikmah Center, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, insya-Allah. Mungkin doktor nanti boleh perkenal diri sedikitlah kepada kita punya viewer kita, insya-Allah. Jadi pada permulaannya pada petang ini doktor, kita berbincang ataupun berkongsi dengan kita punya pendengar-pendengar kita pada petang ini di Aman Palestin Pulau Pinang, di Facebook Aman Palestin Pulau Pinang. Tajuk kita ni dah lama kita dah bincang, hampir beberapa siri mengenai korban. Jadi insya-Allah pada petang ini kita nak sembang-sembang santai di hujung-hujung kita nak bertemu dah dengan Aidul Adha, insya-Allah. Jadi pada petang ini insya-Allah doktor, kita nak bincang pasal apa sibuk sangat nak tolong Bumi Syam tu kan. Kita nak tolong tu kenapa? Contohnya waktu korban ni kita nak bantu. Kenapa daging pun kita nak bagi kat orang kat Bumi Syam ni juga. Jadi nak minta doktor perkenal diri sedikit dan boleh kenapa kita bincang tajuk pada petang ni untuk permulaannya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Aman Palestin Pulau Pinang, moderator kita. Alhamdulillah kali ni nama senang ingat, Muhammad Ikram sama. Ada Muhammad tak? Ada Muhammad Ustaz. Betul. Sama lah. Kadang-kadang anak bila moderator payah sikit ingat nama, kadang-kadang ialah baru kan. Jadi alhamdulillah kali ni senang ingat. Double ikram. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Moga-moga usaha Aman Palestin untuk menghidupkan isu Palestin, menghidupkan isu Syria, menghidupkan isu umat-umat Islam berterusan sehingga isu ini dapat diangkat dan difahami dengan begitu jelas lah. Daripada 2017 ke 2016 saya agak banyak terlibat lah dalam ceramah-ceramah isu Palestin, alhamdulillah. Khususnya bersama dengan Aman Palestin di masjid dan surau sekitar Selangor sebab ialah lebih kurang Selangor. Jadi dia sangat kena balik Penang dah doktor. Tak tahu bila nak balik ni. Doa-doa lah cepat ni, nak balik pun sebenarnya. Jadi alhamdulillah tengah hari ni kita nak bincang isu Bumi Syam. Cuma sebelum tu moderator minta untuk saya perkenalkan diri. Je nama gitulah, Muhammad Ikram bin Abu Hassan. Saya orang Pulau Pinang, berasal daripada Pulau Pinang. Ibu pun berasal dari Pulau Pinang, ayah pun berasal daripada Pulau Pinang. Jadi memang anak jati Pulau Pinang betul lah kan. Rasa payah jumpa sekarang ni. Dan berasal daripada boleh cakap Penang lah macam tu. Nah. Jadi kampung saya di Tasik Grogol, seberang Perai Utara Pulau Pinang. Alhamdulillah. Saya sekarang bertugas di UAE lah sebagai pensyarah. Begitu juga di Al-Hikmah Center sebagai pengkaji dan penyelidik, dan juga terlibat dalam pelbagai urusan-urusan lain lah selain daripada itu, insyaAllah.
Jadi tengah hari ini bersama-sama insyaAllah kita bincang isu kenapa ataupun mengapa nak kena pentingkan korban di bumi Syam. Betul Ya, ya Jadi betul. kenapa specifically bumi Syam? Uh, yang pertama seperti yang saya sebut dekat saudara Ikram kita dan juga lain-lain, dia tak ada isu di sudut hukum kita kata ada tak Ustaz Salam mention kena buat korban di bumi Syam. Itu kan memang kalau baca kajilah hadis akad yang saya kaji memang tiada lah. Cuma dari sudut yang lain, yang ni yang kita nak discuss. Jadi kelebihan yang dimaksudkan bukanlah kita kata terdapat dalam hadis ataupun penting itu bukanlah sebabkan penting buat korban itu di bumi Syam, tapi penting kenapa bumi Syam itu penting. Dan dengan kepentingan itulah kita menyumbang duit kita menyumbang harta kita, tenaga kita, apatah lagi lah korban kan. Korban ni sebab orang buat di semua tempat. Jadi kalau contoh macam kita kata sedekah kan, orang tak sedekah di semua tempat kan. Kalau orang nak infak, orang nak bagi tenaga, bagi masa, mungkin ialah tempat berbagai-bagai. Tapi kenapa bumi Syam kita bagi masa, kita bagi ruang, kita bagi duit ringgit kita untuk bumi Syam. Jadi itu yang kita nak discuss. Okay, sebelum tu saya nak mulakan saya punya mungkin perbentangan ataupun discussion, perbincangan ni lah. Kat universiti kan dia panggil perbentangan ataupun presentation kan. Okay, boleh nampak screen sekarang dah share Okay, insyaAllah boleh. Okay. Jadi saya nak tunjuk tuan-tuan bumi Syam, apa dimaksudkan dengan bumi Syam sebenarnya, di mana sebenarnya bumi Syam ni. Saya rasa tak besarkan slide pun okey kot boleh nampak Boleh insyaAllah. Jadi kalau tengok dalam slide ni, Allah begini. Okey, bumi Syam ni terletak di kawasan ni tuan-tuan. Di sekitar ni lah, dalam ruangan merah lah kalau saya boleh baca. Besar sikit lagi. Okey, kita ada di bahagian start daripada bumi Syria di sini yang besar. Ada Halab, Aleppo yang tengah bergolak sekarang, dan semua di Dimashq dan sebagainya sekarang kita kata mostly Syria, satu Syria lah tengah bergolak. Cuma masa saya bentang slide ni, isu Halab masa tu ataupun isu Aleppo tu yang letak ada lambang ataupun ada titik dekat Aleppo tu, dekat Halab tu. Damaskus ataupun Dimashq kat sini. Termasuk juga Lubnan juga termasuk dalam bumi Syam. Palestin keseluruhannya, tiada Israel ini map saja, saya ambil map ni daripada internet nak tunjuk dia orang dah ubah nama Palestin kepada nama Israel. Tapi hakikatnya kita tidak mengiktiraf perkara tersebut walaupun sedikit. Jadi masih lagi sebenarnya adalah bumi Palestin, bukannya bumi Israel. Jordan secara keseluruhannya kalau ikut map sekarang juga termasuk dalam bumi atau masuk dalam bumi Syam. Begitu juga sebahagian daripada kawasan ni lah, Tabuk, perang Tabuk dan sebagainya. Sikit daripada Mesir, sikit daripada Saudi lah, ni kawasan Saudi kan. Jadi kawasan ini satu ketika dulu inilah digelar bumi Syam, bukannya di Syria sahaja. Satu bila kita bincang hari ini isu Syam, kita maksudkan Syam itulah termasuk isu Syria, isu Palestin dan juga lain-lain lah. Sebab dia sebenarnya berkait Lebanon, Jordan. Tapi kita fokus sikit lah yang tengah krisis sekarang ni yang besar adalah bumi Syria dengan Palestin lah. Kalau kita tidak dikawal dengan baik tuan-tuan, dia mungkin akan merebak ke kawasan-kawasan lain. Mungkin juga akan merebak ke Jordan, ke Lebanon pun dah macam ada sikit-sikit Jadi apa yang kita nak bincang hari ini adalah kenapa dua bumi, ataupun kenapa bumi Syam, kenapa di Syria dan juga di Palestin. Okay, sebelum tu kita tengok sikit Yang pertama sekali semua orang selalu dengar iaitu bumi Syam ni bumi Anbiya.
Betul Ya, tak? betul. Betul. Jadi saya bawa sikit lebih kurang beberapa nabi dan rasul. Nabi dan rasul selain daripada nabi dan rasul mungkin banyak lagi lah. Ini yang Ya. di kalangan 25 rasul yang ada dalam akidah kita kena beriman dengan para nabi keseluruhannya, dan Ya. khususnya 25 orang ni kan. Okey, jadi dalam 25 orang ni, okey, contoh yang pertama Nabi Ishaq alaihissalam. Misal. Dia okey, dia hidup di Al-Khalil. Al-Khalil ni semua orang tahu lah kat Palestin Ya. dan meninggal pun di Al-Khalil. Ni kawasan kenabian dia. Dia diutuskan di situ. Masya-Allah. Kedua Nabi Yaqub kan, kita selalu ada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, ada anak kepada Nabi Ishaq, Nabi Yaqub lah. Ya. Jadi Nabi Yaqub pun hidup di bumi Syam. Dan juga meninggal di Al-Khalil Palestin juga, dekat dengan Nabi Allah Ishaq alaihi salam, itu ayah dia. Nabi Yusuf walaupun dia lahir di Palestin, tetapi dipindahkan ke Mesir kan, cerita Nabi Yusuf, dan akhirnya meninggal di Palestin juga. Nablus, semua orang pernah dengar kan, Nablus ataupun Nablus. Nabi Shu'aib di Al-Khalil, Khalil Aqabah. Nabi Ayub alaihi salam di Syria, di Sahl Huran. Nabi Musa alaihi salam di sekitar, kalau tengok dekat map ni, dia dekat bahagian Sinai. Sinai ni dekat hujung ni lah tuan-tuan, dekat bahagian ni. Bahagian hujung sempadan antara Palestin, Mesir dan Palestin ni, bumi Sinai lah, ataupun bumi Saina. Sinai ataupun Saina. Nabi Harun alaihi salam juga di kawasan Atih. Atih ni kawasan yang orang-orang Yahudi ataupun orang Bani Israel kena halau daripada Palestin, akhirnya duduk di kawasan Sinai dan sekitarnya, Jordan sikit. Jadi dia duduk situ dan meninggal pun di situ. Nabi Allah Daud alaihi salam dihidupkan ataupun dihidup di Palestin dan mati pun dekat Palestin, iaitu dekat kawasan Baitul Maqdis. Betul. Nabi Allah Sulaiman yang masyhur, dikatakan dalam riwayat dialah yang membina Baitul Maqdis, dalam sebahagian riwayat. Jadi begitu jugalah dia bu'itha, diutuskan sebagai nabi di Palestin dan juga meninggal di Palestin. Nabi Ilyas di Lebanon. Ni mesti bumi Syam, Lebanon, Ba'labat. Nabi Allah Ilyas, Ilyas dan juga Ilyasa juga di Dimashq dan juga meninggal di Palestin. Nabi Zakaria di Palestin, di Halab, dekat Aleppo. Yahya alaihi salam di Dimashq, Isa alaihi salam di Palestin. Jadi tuan-tuan, jadi betapa ramainya para nabi diutuskan di kawasan tersebut, menunjukkan bahawasanya itu kawasan yang subur dengan hidayah, subur dengan iman sebenarnya. Subur ialah tempat yang para nabi tu, walaupun kata ni tempat orang jahat apa semua yang bunuh para nabi, yang tentang para nabi, kita boleh dakwa begitu, tapi sebenarnya itulah tempat yang Allah Ta'ala utuskan para nabi dia. Jadi macam mana SAW diutuskan di Mekah, jadi tempat yang mulia yang Allah Ta'ala berkati, begitu juga bumi Syam adalah salah satu tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi kita tengok sikit hadis Nabi SAW, iaitu hadis ni hadis sahih. Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi meriwayatkan daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Al-Muawiyah bin Qurrah, seorang tabi'in, daripada abihi. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum." Nabi kata kalau rosaklah ahlu Syam, maka tiadalah kebaikan bagi kamu lagi. Nabi SAW mention, dia kata mention tu agak spesifik Idza fasada ahlu Syam. Jadi SAW tak mention idza fasada ahlu Makkah kan, dan ahlu Madinah, tak ada, memang tak ada dalam riwayat. Yang ada adalah idza fasada ahlu Syam. Kenapa spesifik ahlu Syam? Ulama ada beberapa pandangan lah tentang perkara ini. Ada yang berpandangan kerana bumi Syam ni adalah bumi yang subur dengan iman. Ada yang berpandangan ini adalah bumi Anbiya. Tapi ada juga yang perbahasan tentang hadis ni,
kenapa, apa yang dimaksudkan dengan rosaknya ahli Syam tu? Bagaimana rosaknya ahli Syam? Jadi ada yang dikatakan bahawasanya apabila mereka meninggalkan jihad, mereka meninggalkan kita kata perjuangan Islam dan sebagainya. Jadi bagi pandangan saya lah, ni pandangan ana, pandangan peribadi saya tuan-tuan, iaitu apa yang berlaku kat Syria dan Palestin sekarang ni adalah merupakan apa ni kita kata menunjukkan bumi Syam dan Palestin belum rosak. Disebabkan ada mujahidin yang mempertahankan. Sebab kata sebahagian ulama dalam syarah ini, yang rosak itu bukan bangunan-bangunan, bukan bangunan yang runtuh, masjid runtuh, tetapi adalah mujahidin adalah orang Islam yang meninggalkan agama mereka. Rosaknya mereka dari sudut meninggalkan agama. Jadi rosaklah tempat tu. Jadi kalau kita tengok sekarang, walaupun mereka dijajah, walaupun sekarang ni dekat isu kat Syria, macam-macam isu US-nya masuk, Rusia-nya masuk, France-nya masuk kan, Perancis. Tetapi still mujahidin berperang lah. Mempertahankan agama mereka, mempertahankan tanah air mereka. Jadi itu membuktikan bahawasanya mereka belum rosak. Dan tugas kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan khususnya moderator kita lah, tugas kita adalah support mereka supaya mereka boleh mempertahankan bumi ini. Mereka ni semacam frontliner lah. Frontliner kat sana sekarang. Frontliner umat Islam. Kalau ikut hadis ni, mereka adalah frontliner umat Islam. Kalau rosaknya mereka, rosak satu dunia. Ini sebahagian pandangan antaranya Al-Imam Aiz bin Abdissalam dan lain-lain, Ibnu Taymiyah dan lain-lain. Kata kalau rosak ahli Syam, berdasarkan hadis ni, rosak akidah, rosak mereka punya perjuangan, maka rosak satu dunia. Baki dunia akan rosak. Jadi mereka frontline, bagi saya frontliner umat Islam sekarang adalah mereka ni lah. Mereka lah yang berperang dengan Yahudi. Kan? Betul. Kita tak perang Yahudi, buatlah. Ya. Betul. Saya nak tanya. Tadi saya tengok tadi, apabila rosak ahli Syam, maka tidak ada kebaikan bagi kamu. Akan sentiasa ada di kalangan umat, akan dibantu, tidak ada sama sekali akan mudarat. Bermakna mereka ni tak akan rosak ke macam mana, doktor? Okey, jadi itu bahagian kedua. Saya syarah. Bahagian kedua baik. apa yang ulama syarah lah bahagian tu kan. So bahagian pertama ni dalam hadis ni dia bahagi pada dua. Jadi yang pertama dia dikata macam itu. Jadi selagi mana mereka atas landasan yang betul, atas landasan yang betul, on track lah Jadi insya-Allah umat Islam yang baki akan elok, akan soleh, akan baik. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita perasan kan, ilmu Islam banyak datang daripada kawasan ni. Tersebarnya di kawasan ni, dan khilafah Islamiyah, inilah kawasan khilafah. Kalau kita nak tengok kawasan khilafah Islamiyah di zaman dahulu kala, inilah kawasan dia sebelum berpindah ke Turki, sebelum berpindah ke kita kata Mesir, Fatimiyah. Jadi asalnya daulah Umayyah dengan daulah Abbasiyah bertapak di kawasan inilah. Jadi dari sanalah, even dari ke Malaysia tersebarnya Islam kan. Jadi sebab itulah mungkin ini rahsia daripada sabda Nabi SAW. Hadis ni hadis sahih, jadi kita tak boleh nak petikai hadis tu. Cuba kita kena cari macam mana dia punya, macam mana benda ni berlaku. Okey, bahagian kedua yang ditanya tadi, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin la yadhurruhum man khadhalahum hatta taqum as-sa'ah. Jadi maksud dia adalah akan ada sentiasa di kalangan umatku yang dibantu, akan ditolong, akan menang. Mansurin ni dia bukan sahaja tolong tapi tolong sampai menang lah. Nasara ni menang. Akan ditolong sampai mereka menang. La yadhurruhum man khadhalahum. Tidak sama sekali akan memudaratkan orang yang tidak bersama dengan mereka. Jadi kalau orang tak mau tolong mereka pun tak ada masalah. Allah Ta'ala akan bantu mereka. Ada orang yang memang akan bantu sampai mereka menang. Siapa-siapa yang tak bantu tu rugilah puak-puak tu. Apa tak tolong mereka pun rugilah kan. Jadi dia sebab dia pun nak orang membantu, orang yang membantu itulah orang yang seolah-olah bersama dengan mereka. Yang tak bersama dengan mereka, lantak pilah, hampa tidak akan merugikan orang-orang ini. Mereka akan terus berjuang mempertahankan Islam sampailah hari kiamat. Hadis bahagian yang kedua ini
Ada riwayat-riwayat yang lain juga adalah dikatakan mereka di Baitul Maqdis, kawasan Baitul Maqdis, wa aknafu Baitul Maqdis, dan juga di sekeliling Baitul Maqdis. Termasuk sekeliling Baitul Maqdis ni mungkin kita boleh faham berdasarkan peta yang saya tunjuk tadi adalah di bumi Syam lah, kawasan itulah. Jadi di kawasan inilah Islam dipelihara. Kalau ikut hadis satu lagi yang mungkin kita kata dia menspesifikkan. Namun dalam perbincangan ulama dalam hadis ini terdapat beberapa pandangan Imam Ahmad antaranya mengatakan bahawasanya mereka yang dimaksudkan yang akan sentiasa menanya adalah ahlul hadis. Ada yang dimaksudkan sebagai Imam Nawawi antara orang yang bagi saya syarah yang paling terbaik. Dia kata mereka ini tidak spesifik, tidak semestinya di bumi tertentu, tetapi mereka ada sifat-sifatnya. Sifat-sifat inilah yang menunjukkan mereka orang yang membantu agama Allah Subhanahu. Mereka adalah at-taifah itu. Jadi bagaimana sifat itu? Yang ini mereka mempertahankan agama Allah, memperjuangkan agama Allah dan sebagainya. Cumanya tuan-tuan, bila kita tengok hadis ni, kenapa Rasulullah SAW kait bahagian kedua dengan pertama? Hadis ni macam dua bahagian kan? Hadis yang kedua tu Rasulullah SAW tajuk pun kat mana la tazalu ta'ifatun min ummati, akan sentiasa ada di kalangan umatku. Tapi kat mana pokok ni? Kan dia tunjuk kan? Sebab tu sebagian ulama cenderung kata umum, kat mana-mana pun boleh jadi. Sebagian ulama yang kata agak spesifik, iaitu di bumi Syam. Sebab hadis, yelah bahagian pertama kan sebut pasal Syam kan? Sebut pasal apa ni, Zimbabwe pula kan. Jadi dalam kita kata dalam dia sebut Filipina Black pula. Kan? Jadi jauh sangat kan dia punya takwilan tu. Jadi dekat tu apa ni, sebab dia sebut dalam satu siak, dalam satu kita kata teks ayat. Jadi mungkin maksud dia adalah di bumi Syam. Jadi berdasarkan kepada hadis ini tuan-tuan, jadi kita faham bahawasanya Rasulullah SAW menjanjikan ada di kalangan umat Islam di bumi Syam khususnya. Dan itu yang kita lihat hari ini. Mereka bersungguh-sungguh mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau kita hari ini diuji, mungkin kita lari. Kita tak boleh kata Malaysia katalah kita diuji. So, mungkin ada yang larilah. Itu yang berlaku dekat Rohingya contohnya. Mereka tak ada, mereka larilah, selamatkan diri. Tetapi ajaibnya orang-orang di Palestin ni, Masya Allah, mereka tak lari. Orang di Syam duduklah. Ada sebahagian yang keluarlah lari. Yalah, biasalah ada kalangan yang lemah sebagainya, tapi bukan majoriti semua. Ini kebanyakan mereka sentiasa ada di sana mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala, mempertahankan Islam, mempertahankan termasuklah tanah air mereka. Baik, jadi itu hadis menunjukkan bahawasanya ada specialnya bumi Syam. Yang pertama saya sebut dia berkaitan dengan para nabi, bumi para nabi, para anbiya di sana. Yang kedua adalah specialnya bumi Syam ni adalah disebut dalam hadis bahawasanya kalau rosak mereka ini, maka baki-baki tempat-tempat lain akan rosak. Sekarang ni kira mereka ni mempertahankanlah. Macam kita tengok kat Malaysia lebih kurang macam itulah situasi dia kan. Hospital semua ni jadi macam frontliner apa semua kan. Kalau dah habis rosak, tak ada dah hospital semua dah serabut, maka wabak tu mungkin akan lagi tersebar di seluruh dunia. Dan ini yang kita kena pastikan tuan-tuan, mereka ini sabat, mereka ini tetap dalam perjuangan sampailah bila-bila, sampailah ke hari kiamat. Dan kita, tugasan kita mungkin tak boleh nak pergi berperang bersama dengan mereka. Kita ada tanggungjawab, kita ada kita kata tugasan untuk di kawasan kita cari duit. Mereka mungkin berperang di hadapan, kita cari duit, kita bantu dari jauh. Namun kita kena sentiasa memastikan, itu tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita, jangan sama sekali kita tinggalkan mereka seorang diri. Baik. Okey, jadi itu ada beberapa hadis lagi, cuma kalau nak tanya apa boleh celah. Saya jalannya ni lebih kurang ni. Baik, insyaAllah. Tapi tadi doktor kita tengok kita cakap mungkin kita cakap pasal orang Penang lah doktor, senang kan. Kalau kita tengok pada hari ni orang macam tadi lah doktor kata tanah tu tanah ada para nabi. Tapi orang kata tapi tanah depa ni lah yang duk perang pun. Jadi duk perang jadi kelang kabut. Kenapa tanah Syam ni yang jadi kelang kabut ni? Tanah Syam, tanah Palestinnya, tanah Syrianya. Ada yang sebut untuk nak membebaskan Palestin kena
kena tebas dulu di sekeliling dia tu, bagi semua clear dan sebagainya. Tapi jadi tak jadi perang dan sebagainya. Tidak di tanah Melayu, tidak di tanah Afrika dan sebagainya. Mungkin ni terang sikit, sebut sikit. Baik. Yang pertama, perjuangan di bumi Palestin ni ataupun di bumi Syam, di bumi Syria, pertembungan di situ bukan berlaku zaman kita sebenarnya. Ya. Kalau tengok dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra, saya pernah share artikel saya dekat Facebook berkaitan dengan pandangan Syekh Sya'rawi, tafsiran surah Al-Isra muka surat yang pertama itu. Ya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan dalam situasi bumi Syam ni, iaitu sentiasa berlaku peperangan. Orang Yahudi akan duduk, lepas tu dia pun akan keluar. Datang pula orang yang baru, lepas tu akan keluar. Jadi akan sentiasa berlaku pertembungan di bumi itu, bukan zaman kita sahaja. Allah sebut thumma radadna alaikumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Jadi akan ada orang bila orang masuk ke Palestin, merosakkan Palestin, Allah Taala datangkan balik, ja'alna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid, orang yang kuat tubuh badannya, kuat senjataannya, kembalikan bumi Palestin kepada Islam. Lepas tu buat lagi kerosakan, datang lagi orang masuk, datang lagi wa in uttum udna, selagi mana ada pertembungan adanya, Allah sebut tu, selagi ada pertembungan maka kami akan sentiasa memastikan ada hamba-hamba kami yang memerangi mereka. Dan ayat yang Syekh Sya'rawi highlightkan, dia kata fa idza jaa wa'dul akhirah, apabila datangnya saat yang terakhir ataupun kita kata masa ataupun hari-hari hujung-hujung kehidupan lah, hujung-hujung nak masuk hari kiamat, fa idza jaa wa'dul akhirah, perjanjian yang akhir itu, ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid, kami akan datangkan orang di kalangan hamba-hamba kami memerangi kamu di bumi Palestin, di kawasan tersebut, yakni di kawasan Syria, di kawasan Lebanon, di kawasan Syam, khususnya di Palestin itu sendiri, akan Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan orang Yahudi di kawasan tersebut, lalu orang Islam akan memerangi orang Yahudi. Itu akhir zaman. Dan itulah yang hadis SAW kata, yang selalu kita dengar, sampailah orang Muslim memerangi orang Yahudi, mereka bersembunyi di balik pokok kan. Pokok Qorqad. Jadi yang di balik batu, balik pokok Qorqad dan balik batu dan sebagainya. Itu juga di bumi Palestin. Jadi bumi Palestin dan secara umumnya Syam, daripada zaman dulu sampai sekarang berlakunya pertembungan. Dia tak kalau tengok sejarah Syria, dia tak berhenti pertembungan tu. Dia tak berhenti. Kalau tengok sejarah Syria, saya cari kat sini, ada kau terlihat boleh. Seronok, ada slide-slide ni, seronok nak tengok betul. Kita punya ni programai. Masa bentang Palestin ni. Nombor bila tunjuk nombor ni doktor, hari ni kita punya kes 13,000. Tambah 13 saya tak perasan, masya-Allah. Lu tengok tadi 13,000 lebih dah hari ni. Allahu akbar. La ilaha illallah. Okay, kalau tak silap saya ni kot. Okay, slide dia. Okay, kalau tengok dekat slide ni tuan-tuan. Okay, kalau tengok tarikh ni jalur masa dia start daripada 1917 sampai 1918. Mungkin kita boleh zoom sikit. Okey, cantik. Boleh. InsyaAllah boleh. Okay. 1920 diletakkan di bawah penguasaan Perancis. Lepas tu berlakunya kemerdekaan. Lepas tu siri penggulingannya banyak kali. Lebih kurang dalam 10 tahun di Syria. Lepas tu Syria bergabung dengan Mesir. Membentuk Republik Arab Bersatu. Lepas tu berguling lagi. Lepas tu sampailah 1970 barulah stabil sikit. Jadi sebelum stabil itu pun sebab ialah Hafiz Al-Assad dan sebagainya. Jadi umat Islam ialah setuju dan sebagainya. Jadi nak kata sejak daripada tahun 1920 lagi, dia sebenarnya kalau ikut Islam dia tidaklah stabil manalah. Dia sentiasa ada bertukar kerajaan lah apa sebagainya, pergolakan, tak berhenti. Itu biasa. Berlaku biasa. Sampai 1970 dan
tahun 2000 masa dia orang tak puas hati sampai teruk sangat, banyak yang dibunuh sebenarnya di Syria ni, di kalangan umat Islam, ulama dan sebagainya pada zaman Hafiz al-Assad. Zaman Bashar al-Assad, dia anak dia lagi teruklah berlaku. Sampai buat pilihan raya pun 97% menang. Tuan-tuan bayang. 97% undi dia sebagai presiden. Memang tak logik lah, macam Mesir. Jadi orang dah sampai tak ni sangat. Jadi berlakulah kita kata tragedi bulan Mac, orang dah tak tahan dah. Berlakulah macam-macam. Budak-budak ni yang tulis tentang Bashar al-Assad, Hafiz al-Assad, Bashar al-Assad ni semua ni dibunuh. Jadi dia orang yang start sebenarnya, bukannya pergolakan ni bukannya baru bermula bumi Syam dan Palestin. Itu juga bumi Palestin zaman 1948 tu barulah Yahudi masuk, tapi sebelum tu dah banyak pergolakan yang berlaku. Akhirnya dirampas balik Islam, Salahuddin al-Ayyubi masuk balik. Jadi sebenarnya tak berhentilah, bukannya baharu lah perkara tersebut, bukannya baharu. Itu yang saya nak highlight. Jadi dia akan berterusan sampailah hari kiamat. Dan kalau kita nak tengok orang-orang yang memperjuangkan Islam, berjihad di jalan Allah, sebab Islam ni dia mustahil tidak ada jihad. Sebab Allah Ta'ala jadikan jihad ni madin, berterusan sehingga hari kiamat. Dan orang-orang ni Islam ni mesti bertemu dengan agama yang lain. Sebab dia nak menegakkan al-haq. Jadi menegakkan al-haq, dia tak boleh sekadar dengan bincang. Tengoklah kita duk bincang. Tak jadi kerja. Kan? Tak jadi kerja. Betul. Jadi doktor, saya mungkin soalan ni dia agak macam, bila dah kita bincang pasal Syria ni agak spesifik. Dia adalah kawan-kawan bertanya dan juga menjadi persoalan kepada saya sendiri. Ada pertemuan ni bukan hanya sekadar apabila pertemuan di antara rakyat Syria dengan Bashar al-Assad ni, dah kita bincang Ibu Misha, pertemuan juga bertemu di antara ulama di dalam Syria dan juga ulama di luar Syria. Yang dalam Syria kata jangan kita bertembung dengan pemerintah. Yang di luar kata bertembung. Jadi adakah ini juga ujian kepada umat Islam yang kata rosak ni, siapa yang rosak ni doktor? Mungkin doktor boleh stop sikit, nampak macam kontroversi sikitlah soalan ni kan. Yalah, apa ni, sebab isu dia adalah pada ijtihad tu lah sebenarnya kan. Asalnya yang kita faham, mana-mana pemerintah yang tak melaksanakan arahan Allah, tak menjalankan syariat Islam, asal dari segi Islam lah, maka kena gantilah, kena cari orang yang laksana agama Allah lah. Takkan kita nak menghakimi, kita nak biar. Takkan kita nak biar, takkan kita nak berhukum dengan lain daripada hukum Allah kan. Tak boleh. Kita umat Islam disuruh untuk melaksanakan hukum Allah, untuk mendirikan undang-undang Allah di atas muka bumi. Jadi berdasarkan tu dan ayat Quran dan sebagainya, jadi kena penjatuhkan pemimpin yang tak laksana arahan Allah ataupun yang kafir ataupun sebagainya. Jadi itu asal. Jadi bila datang kita nak praktik dekat di ardhil waqi', di waqi' kita, jadi kena lihatlah, kena timbang antara maslahat dan mudarat. Sebab dalam satu syarat kita menukar al-munkar, menukar perkara yang munkar adalah mestilah tak datang munkar yang lebih besar. Kita nak tukar munkar, dia lagi bermunkar lagi besar. Contoh dululah puak-puak katalah dulu kan, jadi kalau politik dekat Malaysia lah, kata nak jatuhkan BN, nak bagi lebih baik, dia tengok lagi munkar, contohlah. Dia tukar pula nak kata lagi baik, lagi teruk. Jadi takkanlah kita nak tukar munkar, kata Imam Ibn Qayyim, datangkan munkar lebih besar. Jadi itu fiqah nahi munkar ni lah. Jadi berdasarkan tu ulama khilaf, itu perbincangan khilaf dia. Masing-masing melihat kepada maslahat umat Islam ketika itu. Yang kata jangan perang, jangan tentang kerajaan dan sebagainya, adalah disebabkan maslahat lah. Kata mungkin lagi teruk kan. Dan itulah mungkin terbukti zaman sekarang, mungkin lagi teruk, banyak lagi pembunuhan. Tetapi yang mengatakan bahawasanya perlu perang, perlu tentang, mereka memegang kepada al-aslu, yang asalnya perlu jatuhkan. Jadi dua betul. Hakikatnya dua betul sebenarnya. Cuma bila pergi kepada waqi', perkiraan tu tak boleh nak tentu secara spesifik. Kita buat perkiraan kan apa sebagainya.
Contoh macam dia orang masa berlakunya Rabiul Arabi Arab Spring tu kan. Jadi dekat Mesir akhirnya tukar kerajaan. Dekat Tunisia tukar kerajaan. Dekat Algeria mostly tukar lah. Lepas tu ganti balik dan sebagainya. Semua sekarang ni semua ganti balik lah. Tapi masa itu siapa boleh takdirkan? Siapa boleh kata akan berlaku teruk macam ini? Siapa pun tak boleh tahu kan? Siapa pun tak boleh kata. Siapa pun tak boleh nak bagi natijah yang spesifik. Jadi bagi ana zaman itu kedua-dua ulama yang berijtihad itu ada pandangan dia tersendiri. Jadi yang kata tak boleh sebab memerhatikan kepada mudarat yang lebih besar. Ada yang kata boleh dan perlu adalah berpegang kepada al-aslu, asalnya masalah ni adalah mesti menjatuhkan dia untuk datangkan hakim yang lebih baik, dan dia melihat masa itu masa yang paling sesuai. Sebab Mesir kan sekali dia ada Rabi al-Arabi tu, Arab Spring tu. Masa ketika yang sama. Jadi hari ini kalau balik kita tengok pada hari ini, kalaulah umat Islam mujahidin di Syria surrender, sebenarnya lagi teruk bagi pandangan saya. Itulah yang dimaksudkan dengan hadis Nabi tadi. Bagi saya itulah yang dimaksudkan. Mereka tinggal habis ya. Sebab apa nak surrender, sebab apa? Dan ni memang mudarat, confirm mudarat. Perang dah memang totally jelas. Dulu mungkin ada nampaklah kebaikan sikit, Bashar Hafiz Assad ni sebagainya kan, nak mungkinlah ada masih ada pendidikan, masih adalah walaupun dia Syiah dan sebagainya kan. Tetapi lagi sudut mudarat tu mungkin tak nampak. Tapi sekarang ini memang total nampak keburukan dia yang sangat dahsyat. Bahkan berperang bukan takat berperang dengan geng-geng ataupun tentera yang masih bersama dengan Bashar Assad, tapi bahkan berperang dengan Rusia, berperang dengan France. Dia memang kafir, memang negara kafir yang datang menceroboh negara Islam. Jadi sekarang ini fatwa sepatutnya macam mana fatwa yang dikeluarkan beberapa tahun dulu, Dr. Qardawi dan sebagainya, dia orang mewajibkan jihad di bumi Syam. Itu fatwa yang mereka keluarkan. Sebab memang dah jelas-jelas dah dia ni bunuh rakyat dia kan. Berapa banyak rakyat yang dia dah dibunuh, berapa keterukan yang dah dijalankan. Jadi tak ada lagi fatwa. Dulu tu tak ada dah, tak terpakai dah. Fatwa Dr. Ramadan, Syed Ramadan Buti tu bagi saya semua tu zaman ketika awal-awal dulu. Sekarang ni dia tak boleh nak fatwa begitu dah. Sebab dah jelas dah sangat. Dah jelas dah sangat keburukannya itu. Allahualam. Kemah mic. Ni orang bagi hadiah mic ni. Orang bagi hadiah Ustaz lah. Bagi hadiah. Saya ada baca Quran bagi-bagi orang bagi hadiah. InsyaAllah Doktor. Jadi Doktor, kita rehat Ustaz, kita nak ada sikit selingan dengan video sikit kita punya promosi mengenai korban di bumi Anbiya insyaAllah.
Baik, Alhamdulillah. Itu selingan sikit Doktor. Kita punya projek Aman Palestin Pulau Pinang dan juga Aman Palestin Pusat mengenai projek korban di Bumi Anbiya ada fokusnya di Palestin, Syria dan juga Yaman. Jadi apa yang kita bincang pada hari ini adalah kenapa kita perlu bantu, sebab itulah tadi, sebab mereka memang perlu apa yang seperti mana doktor sebut tadi kan. Jadi mungkin kita boleh sambung sikit doktor mengenai, mungkin doktor nak kupas sikit mengenai Syria lebih sikit kot tadi kan, kita bagi lebih masa sikit kat doktor mengenai, mungkin nak kupas lebih mengenai Syria insya-Allah. Ada nak sambung dengan slide tadi kan doktor? Boleh nak sambung slide sikit, boleh tengok-tengok sikit. Boleh. Boleh insya-Allah doktor. Kita sambung. Seronok dengar tadi penjelasan doktor. Tu pun orang nak sebut, ada sebut, kita sebut kemas Mat Ustaz Ikram. Baik, alhamdulillah. Okey, jadi mungkin anda nak sambung sikit beberapa hadis berkaitan dengan Bumi Syam. Ya. Okey, ni yang pertama hadis ni iaitu yang ini pertama, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Rasulullah SAW doa, ya Allah berkatilah bagi kami, untuk kami, bumi Syam kami, ataupun di bumi Syam kami. Maksudnya Rasulullah SAW doa, berkatlah di bumi Syam dan di bumi Yaman. Dalam hadis ni juga sambungan dia agak panjang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa fi Yaman wa fi Najdina, dan di kawasan Saudi juga ataupun kawasan Hijaz, kawasan Najd. Rasulullah kata kekal dengan Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Rasulullah SAW fokus berdoa kepada bumi Syam dan bumi Yaman. Jadi itu menunjukkan sesuatu yang besar lah sebenarnya. Selain daripada, Rasulullah tak sebut Malaysia ke dan sebagainya kan. Jadi kita, bagi saya lah, walaupun kita tak boleh nak tentukan kita ni daripada orang duduk di, orang yang berasal daripada Syam ke Yaman ke sebagainya. Itu Allah Subhanahu Wa Taala punya takdir, tak boleh nak pilih, tentuan Allah. Tapi kita ada peluang untuk bersahabat dengan mereka ini, untuk membantu mereka ini, meneruskan perjuangan mereka. Jadi macam kita lah, kalau kita susah, orang tak bantu, orang buat macam tak peduli kan. Bukan takat orang, kita punya majikan kita pun kalau kita susah, dia tak ada orang, kita pun dah rasa tak puas hati, cari kerja lain lah kan. Itu juga mereka di sana, mereka sebenarnya mempertahankan agama. Mereka berjuang untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menentang musuh-musuh Allah. Kalaulah kita tak bantu tuan-tuan, jadi ditakuti bahawasanya ada kelemahan itulah, dia makin lemah makin kita kata jauh, sebab dia lah orang tak bantu, jadi dia rasa tension, dia lari daripada perjuangan. Jadi kita nak mereka terus kekal di sana, mewakili, jadi frontliner kepada umat Islam. Yang kedua, hadis ini juga hadis sahih, hadis hasan, riwayat Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, bainama ana na'imun ra'aitu 'amudal kitab uhtumila min tahti ra'si fa umida bihi ila Syam. Ala wa innal iman hina taqa'ul fitanu bisyam. Ini sangat penting teks ni. Iaitu ketika mana berlakunya fitnah, yang baki orang-orang beriman ataupun iman itu akan baki ada di bumi Syam. Baik tuan-tuan, satu dunia berlaku semua fitnah teruk, yang akan sabat ataupun berpegang kepada keimanan yang teguh, Islam yang benar, adalah mereka yang di bumi Syam. Itu hadis Rasulullah SAW. Jadi itulah yang berlaku sekarang ni, bagi saya itulah yang berlaku. Berpegang teguhnya di bumi Syam. Kita hari ni kita kata tak ada perang pun, alhamdulillah kita elok. Tengoklah peperangan ideologi yang menyebabkan akhirnya ramai umat Islam yang tak kenal agama dia, yang ada yang sampai beriman dengan liberal lah, sekular dan sebagainya, walaupun tak ada peperangan, tak? Tapi mereka di sana tuan-tuan, di Palestin, di Syria dan sebagainya, masih kita kata berperjuang tu solid dengan nyawa. Mereka boleh surrender, selesailah masalah kan. Itu yang berlaku dekat saya buat masa kajian PhD saya berkaitan dengan pendidikan, adalah kaitan pendidikan di Malaysia, sejarah-sejarah kemerdekaan di Malaysia. Jadi kita tak menang melalui peperangan kan.
Kita menang melalui perjanjian tu lah dengan British. Jadi itu yang berlaku lah. Tapi orang di sana sampai sekarang dia pun tak berganjak daripada peperangan. Orang di Palestin beberapa kali dah. Saya ada kalau tengok slide ni, the deal of century, saya ada sebut juga sikit. Dekat Palestin ni, the deal of century yang dibincangkan bersama dengan Trump, Malik Salman, ni Sisi lah. Dia orang nak the deal of century nak akhirnya memastikan berlakunya pemisahan lah di bumi Palestin tu akhirnya diserahkan kepada Yahudi kan. Jadi mereka memang solid nak jatuhkan Islam, nak jatuhkan umat Islam di sana. Tetapi berterusanlah tuan-tuan umat Islam di sana mempertahankan agama mereka. Baru-baru ni dekat Gaza, semua tahulah masa Ramadan hari tu, akhirnya itu salah satu simbolik bantuan umat Islam dari luar. Sebenarnya dia orang tak boleh nak survive sendiri dah sebab Palestin memang Yahudi dah cut semua benda dah. Tapi macam mana boleh survive juga adalah bantuan-bantuan daripada kita tuan-tuan. Antaranya daripada sumbangan daripada orang-orang yang sumbang pada amal Palestin, yang hantar direct duit ke sana, yang hantar bantuan sama ada bawah terowong ke atas langit ke dalam laut. Tak kisahlah, yang penting bantuan tu sampai di Palestin. Jadi perjuangan yang ada di bumi Palestin, di bumi Syria sekarang ni adalah hasil bantuan kita yang memastikan mereka tidak berganjak, tidak sign deal of century itu bersama dengan Yahudi, bersama dengan Amerika, US dan sekutu-sekutunya. Jadi kita lah tanggungjawab kita ni. Ini kita nak bagi buat korban ni sebenarnya tuan-tuan, makanan asas ya sebenarnya korban ni. Bukan bagi senjata. Wajib kita ni bagi senjata. Bagi teknologi, bagi duit, bantu. Ini nak buat korban je pun. Nak bagi dia pun makan. Yang paling basic sekali. Dan kalau kita tak mampu nak kita kata kalau kita mampu untuk buat korban, maka dahulukanlah di sana kan. Tahun lepas saya ada tulis satu status sebab ada orang tanya sebenarnya, dia kata ustaz, adakah masa tu ada iklan orang duk share daging korban lembu, tapi lembu wagyu. Lembu wagyu mahal. 20,000. Satu bahagian 20,000. Terkejut dia dengar Allah akbar, mahal sungguh. Jadi ada orang tanya sebab dia kata nak buat korban, kan dalam hadis sebut kita buat korban daging yang paling terbaik kan. Jadi macam pakai daging wagyu. Okey, jadi pandangan saya ketika itu adalah daging korban ni kepada orang yang lebih manfaat itu yang paling terbaik. Sesiapa yang dapat daging makan yang lagi manfaat, bukan isu daging tu betul lah, tetapi kepada siapa dapat daging tu. Sebab tu dalam setengah mazhab, even mazhab Syafi'i adalah salah satu qaul, iaitu semua daging korban diserahkan kepada orang fuqara dan masakin, kepada orang yang memerlukan. Tuan dia tak boleh ambil walaupun sedikit. Ni satu qaul lah. Tapi kita di Malaysia pakai qaul lain lah. Maksudnya kita kita 1/3 kepada tuan kan, kepada tuan yang sembelih tu kan. Tetapi yang pandangan mazhab-mazhab yang banyak mengatakan bahawasanya bagi semua kepada fuqara dan masakin. Tuan dia tak perlu ambil sikit pun, tapi kalau nak makan sekali boleh. Jadi bagi pandangan saya, isu wahyu tak wahyu ni satu hal lah, tapi daging tu dapat kepada orang yang paling memerlukan, itu pahala paling banyak. Itu pahala paling banyak. Sebab pensyariatan ini kita kata korban ni, dia manfaat kepada orang ramai. Sebab tu kalau tak buat apa lah, buat sembelih kan. Bukan takat korban saja, semua masyarakat dalam Islam sepatutnya manfaat dia tu besar kepada orang ramai. Sebab tu dia berkumpul tu, contohnya di haji berkumpul ramai-ramai kan, solat jemaah, solat raya, semua bersifat ramai-ramai. Jadi umat Islam ni agama dia bantu, saling bantu membantu. Jadi apabila kita dapat bagi kepada orang yang lagi nak, lagi terdesak untuk dapat, lagi banyak pahala dia. Berbanding buat korban lembu yang kita kata wagyu dan sebagainya, yang hanya dapat kumpulan yang sama juga, tak tahu apa ni perlukan ke tak perlukan pun tak tahu kan. Makan daging wagyu memanglah sedap, mahal kat mulut tu kan. Berbanding kita buat di bumi Palestin, di bumi Syam, di bumi Yaman sekarang ni. Saya memang sedih Yaman ni tuan-tuan, ada kawan saya seorang tu daripada Yaman
Dia masih dekat Malaysia sekarang. Saya tanya ada peluang ke, ada chance kan nak balik Yaman. Dia kata al-Yaman al-an la yasluhul aish fiha. Yaman sekarang ni dah tak boleh nak hidup di sana dah. Tak sesuai dah untuk orang hidup. Perang yang memang tak berhenti. Dan beberapa siri-siri, dan akhirnya sekarang ni pergolakan yang agak teruk lah. Yang tak boleh nak live lah dia kata. Tak ada live lah di sana. Sebab tu dia kekal di Malaysia lagi. Jadi kita tuan-tuan buatlah, bagi saya sumbangkanlah duit-duit kita, apa yang baki, harta-harta yang kita ada ni. Kalau tak boleh nak bagi seekor ataupun satu bahagian, sedekah korban pun ada buat, konferensi ada buat kan. Ada buat. Jadi itu pun pahalanya besar tuan-tuan. Kita bagi benda yang paling basic untuk orang di bumi Syam untuk survive. Belum lagi bincang pasal isu senjata. Ya, betul. Bincang isu nak hantar manpower contohnya. Kita bincang yang ni dulu. Kita bincang makannya dulu ni. Kita bincang makan dulu. Sebab orang Malaysia ni kenal dengan makan. Barulah apa nak bincang lebih-lebih tu benda lain lah. Betul. Allahuakbar. Jadi doktor, apa kita ada soalan daripada kita punya pendengar, mungkin doktor nak saya baca. Soalan, apa pendapat doktor tentang peranan pemimpin bumi Arab atau negara-negara Arab tentang krisis di bumi Syam pada masa ini? Soalan ni nampak selalu ada. Tapi mungkin daripada pandangan doktor sendiri, mungkin orang yang selalu selidik mengenai apa yang berlaku di sana, mungkin doktor boleh urai sebuah kita, insya-Allah. Baik, terima kasih. Apa nama ni? Pertama sahabat saya Zuhair ni, sahabat saya. Zuhair, ya. Orang Semenyih. Orang Semenyih. Oh, Johor. sebelah kawasan kami ya. Johor kami, Johor dengan kami. Johor dengan kami Pulau Pinang. Okey, jadi krisis ataupun masalah Timur Tengah ni sebenarnya bagi pandangan saya boleh diselesaikan dengan umat Islam, bukan dengan pemimpin-pemimpin Islam. Itu pandangan saya lah. Sebab kalau even di satu dunia pun sebenarnya mana-mana masalah sekarang, penyelesaiannya adalah terletak pada tangan umat Islam, bukannya pemimpin-pemimpin yang ada. Kalau berdasarkan pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ni, bahkan kat Malaysia pun sekarang ni orang nak jatuhkan. Bukan dekat Mesir, bukan dekat ni kan. Sentiasa berlaku problem yang semua orang tak puas hati, macam-macam isu. Jadi pandangan saya begitulah. Pemimpin-pemimpin ni ada yang baik, ada yang bagus, ada yang tolong, bantu, ada yang suarakan isu di peringkat PBB, ada juga yang bantu di sudut kewangan, macam kita selalu dengar Qatar setahun bagi lebih kurang 4 bilion ke Gaza, tapi yang sampai 2 bilion saya kaut 2 bilion. Jadi adalah macam-macam lah. Ada yang teruk sangat macam Emirates yang dah buat perjanjian dengan Israel, Bahrain, ada yang okey lagi macam tengah-tengah sikit, iaitu Kuwait yang tak bersama dengan Israel, tak setuju dengan deal of century ni, dan ada yang agak macam kita kata support yang dari sudut yang agak support Amerika lah, sebab US macam Mesir lah. Pandangan saya mereka masih lagi berkiblatkan kepada US lah kan. Jadi masa zaman saya dulu mengaji kat Mesir pun begitu juga. Memang tak buka pintu Rafah tu, memang tak buka kecuali pada zaman Morsi. Masa tu je dibuka pintu Rafah. Dan masa itulah rombongan aman Palestin berjaya masuk ramai-ramai kan. Saya tak kesempatan pergi masa tu, tengah ada program exam dan sebagainya. Jadi lepas tu ditutup sampailah sekarang. Jadi sebenarnya urusan kita kata umat Islam ini hakikatnya kena kembalikan kepada umat Islam, bukannya kembali kepada pemimpin-pemimpin yang ada. Kalau umat Islam kuat, kukuh mendirikan Islam, minta untuk mendesak untuk mendirikan Islam, maka insya-Allah pemimpin-pemimpin ini akan tunduk kepada kemahuan rakyat dan akan lahirlah orang-orang yang soleh. Jadi nak harapkan mereka-mereka ini yang ada di Timur Tengah sekarang ni, tak kiralah di Mesir ke di Iraq, tak ada apa lah sekarang tengah berperang Yaman dan sebagainya, dah agak
kontroversi. Jadi harapan yang ada adalah even di Syria pun yang berjuang adalah umat Islam. Di Palestin yang berjuang adalah umat Islam, bukan kerajaan Palestin. Kerajaan Palestin Fatah, jadi tak ada buat apa pun kan. Tak boleh buat apa. Jadi harapan kepada umat Islam lah, kita di Malaysia untuk bantu, di Indonesia umat Islam yang memahami kehendak agama Allah Ta'ala ini untuk sama-sama kita membinanya. InsyaAllah saya harapkan kalau kita kuat, kalau kita bangkit bersama-sama, akan selesai isu ini insyaAllah. Support, dengan berhenti support, tak kiralah masa korban ataupun selepas korban, sama ada dengan projek-projek yang bersifat one off macam korban ni, ataupun projek yang berkala macam sumbangan kepada anak yatim kan, ada yang Kafalah. skim Jom taja. Al-Falah kan, Jom taja. Sekarang jom taja tu. tajaan pada anak yatim di Palestin dan di Syria dan sebagainya. Jadi mana-mana pun kita bantulah takat yang mampu. RM10 debit. Auto debit. Sumbangan bulanan. RM10 pun sebenarnya mungkin RM10 kat sini alah makan lah puasa Ustaz tengah hari. Betul lah. Makan tengah hari RM10 dah. Tapi di sana Allah Allah mungkin boleh support satu keluarga kan, boleh roti 2-3 keping, 4-5 keping. Jadi cukup untuk support satu keluarga ke sebagainya. Jadi kita bagilah. Ini benda yang asas yang bagi saya tidak ada lagi kita kata tidak ada hujah ataupun tidak ada hujah kita di hadapan Allah untuk kata aku tak mampu nak bagi. Yang tu. Wallahu a'lam. Risau tu dengan ayat yang last tu. Jadi doktor tadi agak berminat dengan ayat doktor apabila bukan hanya kita bergantung kepada pemimpin tapi umat Islam. Bermakna umat Islam ni lah yang perlu memilih pemimpin yang macam mana untuk nak mempertahankan Islam, yang mana yang saya faham lah. Betul no? Lebih kurang macam tu. Betul. Memang kalau kita buka dalam beberapa buku siasah syar'iyah, politik Islam dan sebagainya, selain daripada elemen contohnya dalam negara Islam dia ada syura kan, dia ada ahlul hal wal aqd. Antara tonggak utama negara Islam adalah umat Islam. Ya. Ummah itu. Ummah itu dia yang akan memastikan kestabilan negara tersebut. Pemimpin yang lahir itu lahir daripada ummah itulah. Ya, betul. Jadi itu memang ada dalam kitab-kitab siasah. Jadi kepentingannya umat Islam ini yang penting. Kan? Betul tak? Ya. Jadi doktor ada soalan lagi. Ada soalan yang lari sikit lah. Tapi masih dalam tajuk kita perbincangan, kita ada satu soalan ni doktor. Betul ke orang Arab suka makan daging kambing daripada daging lembu? Nak tahu pasal nak bagi yang terbaik untuk korban nanti insya-Allah. Mungkin doktor boleh jawab. Kita pun suka betul. Bukan orang Arab je, orang Melayu pun suka lah ni. Dulu tak berani nak makan. Tinggi lah. Jadi yang pertama betul lah, dia sebenarnya orang Arab, kalau kita pergi kedai Arab, kita order katalah mandi bil laham. Mandi daging lah, kita terjemah. Laham ni mandi lah kan. Laham ni daging. Laham ni daging. Tapi sebenarnya mandi bil laham yang dimaksudkan adalah kharuf, adalah kambing. Bukannya daging lembu, tidak. Dia orang jarang jual daging lembu kat kedai Arab. Dia orang hanya jual, kebanyakan jual daging kambing. Sebab memang Arab suka makan daging kambing berbanding daging lembu. Kita di Malaysia ni ya ada yang suka tu, ada yang suka, sebab ramai orang Malaysia ni darah tinggi. Jadi kurang sikit kan daging daging kambing ni kan. Begitu juga dekat ada makanan-makanan tertentu yang khusus kepada daging. Contoh nasi daging, kalau kat Penang nasi daging kan famous sebenarnya. Jadi tapi Arab, kalau pergi kedai Arab, kalau hantar order bil laham mesti kambing. Dia tak mai daging. Mesti kambing. Dia tak mai. Memang tak ada. Jadi Arab memang suka daging kambing berbanding. Dan daging kambing tu dia bukan semua jenis kambing, dia ada dia ada kambing yang spesifik lah. Maksudnya kambing yang bersifat kita panggil dia panggil kharuf. Dia panggil kharuf. Kalau kita dekat ni bukan kambing kampung lah, dia kambing yang
Macam kambing Australia tu sikit. Jadi ada jenis Kambing yang biasa diorang lain suka lah. juga. Jenis dia suka juga. Bukan Wagyu, bukan. Dia tak layan. Dia tak layan Wagyu baju. dia tak nak buah lah kata. Dia bukan nak sedap, nak makan je. Depa nak hidup ya doktor no. Itu je. Dan dia pun Ya. pandai adjust sebenarnya. Dia pandai adjust bagi sedap, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi doktor, kita pun dah di penghujung kita punya pertemuan kita Medan Ilmu pada petang ini doktor. Mungkin doktor boleh bagikan sebuah sedikit mengenai apa kesimpulan yang kita boleh buat kenapa kita sibuk sangat nak bantu di bumi Syam ni di pengakhiran. Mungkin doktor boleh simpulkan pada petang insya-Allah. Baik. Mungkin boleh tutup dengan doa. Okey, insya-Allah. Boleh Jadi tutup dengan doa untuk ni. okey, insya-Allah. Jadi kesimpulan yang saya ingin tegaskan kat sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah bila kita berkorban di bumi Syam khususnya, sama ada di Syria, Palestin ataupun di Yaman, di bawah projek Aman Palestin. Jadi pahala dia, kita bantu orang yang memerlukan yang pertama, dan orang yang memerlukan itu adalah orang yang frontliner kepada Islam berdasarkan hadis-hadis kita terang tadi. Ya. Jadi itu pahala. Niat kita tu tuan-tuan, bila niat tu, yang pertama niat bantu orang susah, confirm lah. Biasa orang buat korban ni ada beberapa niat lah. Yang pertama niat untuk dia berdekatkan diri dengan Allah kan. Yang kedua niat amalan dia itu adalah untuk bantu orang susah, pahala dapat lagi. Yang ketiga bantu frontliner Islam, lagi pahala bertambah. Jadi dan boleh tambahlah niat-niat lagi. Cuma saya nak highlight tiga niat tu lah. Dengan itu tuan-tuan, kita dapat pahala yang berlipat kali ganda, dan kita juga dapat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita dapat bantu orang yang memerlukan. Jadi tiga benda dalam sekali tembak tu, dapat tiga burung yang mati. Sekali tembak dapat 3 anak burung yang mati. Ni serampang bermata-mata doktor. Serampang 3 mata dia kata. Serampang 3 mata. Dapat pahala niat, pahala dekat ke diri dengan Allah, pahala bantu orang susah, dan pahala frontliner Islam, supaya mereka kekal di sana buat amal, pertahankan Islam, pertahankan ruh mereka. Jadi orang pun tenang, yang mujahidin pun tenang, anak-anak isteri dan insya-Allah ada orang yang bagi makan, ada orang Islam ni yang bersama-sama bantu mereka. Jadi saya harapkanlah siapa-siapa yang ada kelebihan duit ringgit, sama ada sedekah ke ataupun satu bahagian ataupun seekor terus, maka kita sumbangkanlah kepada mereka. Semoga, dan niatlah, tambahkan dengan niat. Jangan buang niat tu. Niat tu lah mesti kekal kan. Kalau tak dia jadi rugilah kan. Masukkan dengan niat itu, dan insya-Allah moga dengan tangan kita lah umat Islam kill bird in jadi dengan tangan kita lah insya-Allah sama-sama kita bantu umat Islam ini, sama-sama kita bantu, sama-sama kita insya-Allah. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun, kata Allah SWT dalam surah Al-Anbiya. Inilah umat kamu, umat yang satu. Sejak daripada Nabi Adam, semua yang beragama Islam, termasuklah kita ni di rantaian yang satu, iaitu rantaian agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ummatan wahidatan, umat yang satu. Wa ana rabbukum, kata Allah, aku Tuhan kamu semua. Fattaqun, kembalilah kepada aku, bertakwalah kepada aku. Allah alam. Jadi saya tutup dengan doa. Doa untuk kita di sini yang makin nampak makin lebih, mungkin doa orang alim macam doktor, macam insya-Allah. InsyaAllah doktor. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
آمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وارفع راية الحق والدين وأذل الكفر والكافرين وانصر آمين. عبادك المجاهدين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما ولا غما إلا فرجته ولا آمين. دينا إلا قضيته ولا معسرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة آمين. ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. آمين. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kasihanilah mereka seperti mana Engkau mengasihani mereka. Seperti mana mereka mengasihani kami sejak kecil ya Allah. Ya Allah kami mohon keridhaan-Mu dan syurga-Mu dan kami minta berlindung daripada kemurkaan-Mu dan azab api neraka-Mu ya Allah. آمين. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Jika Kau tahu ampun, Kau tak ampun dan maafkan kami, termasuklah kami di kalangan orang yang rugi ya Allah. Ya Allah berilah kepada kami kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat nanti, dan آمين. selamatkanlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah bantulah saudara-saudara kami di bumi Palestin, Syria, Yaman dan seluruh pelosok dunia ini ya Allah. Jadikanlah kami sebagai pembantu mereka ya Allah. Jadikanlah kami mujahidin seperti mereka ya Allah. Lapangkanlah rezeki mereka, mudahkanlah urusan mereka ya Allah. Engkaulah Tuhan mereka dan Tuhan kami. Kepadamu lah kami memohon ya Rabbal Alamin. Ya Allah, akhirkanlah hidup kami ini dengan akhiran yang baik. Janganlah Engkau akhirkan hidup kami ini dengan akhiran yang buruk ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakallah. Alhamdulillah. Doktor, jadi akhirnya doa tadi berakhirlah program kita pada petang ini dalam medan ilmu. Untuk maklumat doktor, program kita ni berlangsung setiap minggu, insya-Allah. Mungkin lepas ni kita akan jemput doktor untuk siri-siri yang seterusnya, insya-Allah doktor. Jadi kita tutup dulu dengan tasbih Quran suratul As dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.